Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Muhammad Marzuki bin Awang Kasim, nomor matriks 65317. Saya akan membentangkan proyek tahun akhir saya yang bertajuk Pengurusan Perolehan Koleksi Lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Dan nama penyelia Encik Badrul Hisham bin Muhammad Tahir. Bab 1, yaitu pengenalan dan latar belakang. Kajian yang dilaksanakan mengenai pengurusan perolehan koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah bertujuan untuk mengetahui pengurusan dan kaedah yang digunakan dalam menguruskan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah. Balai Seni Lukis Sabah ditubuhkan pada tahun 1984, tidak mempunyai tempat yang tetap sehingga mempunyai bangunan yang ditubuhkan sekarang ini. Dan Balai Seni pada mulanya berkongsi bangunan dengan Museum Sabah. Bangunan ini dinamakan Konservasi Balai Seni Lukis Sabah. Pembinaan bermula pada Julai 2010 dan siap dibina pada Ogos 2012. Balai Seni Lukis Sabah terletak di Batu 2 Jalan Penampang, Kota Kinabalu. Dan keluasan tanah pula 1,7 hektar. Plan bangunan adalah berbentuk oktagon yang diilhamkan oleh Allahyarham Dato' Yaman. Permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang terdapat dalam kajian ini, kurang perolehan koleksi pameran disebabkan hal-hal tertentu, tidak mempunyai tenaga kerja yang pakar dalam bidang perolehan koleksi. Objektif kajian, pengkaji telah membuat objektif kajian yaitu mengenal pasti kekurangan yang terdapat dalam pengurusan perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah, meneliti kaedah perolehan yang digunakan dalam memperoleh koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah, dan mengkaji cabaran dan penyelesaian dalam menguruskan perolehan koleksi lukisan. Persoalan kajian pula. Yang pertama, apakah kekurangan yang terdapat dalam pengurusan perolehan koleksi yang dijalankan di Balai Seni Lukis Sabah? Yang kedua, apakah kaedah yang digunakan dalam memperoleh dan menguruskan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah? Dan yang terakhir, apakah cabaran yang dihadapi dalam menguruskan perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah dan bagaimana mengatasi cabaran tersebut? Skop kajian pula tertumpu pada kajian kekurangan yang terdapat dalam menguruskan perolehan koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah, meneliti kaedah yang digunakan dalam memperoleh koleksi lukisan, mengkaji cabaran dan cara mengatasi cabaran tersebut. Kepentingan kajian ini penting kepada pengkaji sendiri, yaitu mengetahui tentang prosedur dan proses perolehan yang terdapat di Balai Seni Lukis Sabah. Kedua, kepentingan kepada pihak Balai Seni yaitu membuat penilaian dan penelitian terhadap pengurusan perolehan. Seterusnya, kepentingan kepada pengkaji yang bakal menjalankan kajian seperti ini. Bab 2. Kajian literatur. Peranan galeri. Galeri seni turut membantu dalam memberi informasi mengenai seni rupa kepada masyarakat yang secara tidak langsung meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap dunia seni, yaitu Yohana Fatmasari. Pengertian seni dan fungsi. Leon Battista Alberti dalam buku The Nature of Art and Artology, Wittenberg 2002, melihat seni sebagai sesuatu yang mempamerkan alam, representing nature, ia merupakan satu bentuk cara dan usaha dalam memahami alam dengan lebih baik. Proses perolehan koleksi. Menurut Zuraida Hasan dan Abdul Samad Kecot 2012, sebuah koleksi museum diperoleh daripada pelbagai cara seperti pembelian, penyelidikan di lapangan hadiah atau wakaf, wasiat dari individu tertentu, keluarga atau pertubuhan yang dinamakan museum sebagai pengamanah objek-objek tertentu.
Bab 3, metodologi kajian. Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan bagaimana kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif, yaitu temu bual dan dokumentasi. Temu bual menemu bual responden untuk mendapatkan maklumat berkaitan persoalan kajian. Dokumentasi, maklumat dan informasi diolah menjadi satu kajian, yaitu selepas menemu bual, maklumat dan informasi tersebut diolah dan dianalisis dan seterusnya dijadikan dapatan kajian. Seterusnya, instrumen kajian. Pengkaji menggunakan telepon pintar, komputer riba, buku catatan, dan alat tulis. Bab 4, analisis data dan dapatan kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah temu bual, dan pengkaji menemu bual 2 pegawai daripada Balai Seni Lukis Sabah, yaitu Encik Ahmad Syahril Saleh dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan Encik Ahmad Syahril merupakan unit koleksi dan konservasi dan memulakan kerjaya dari tahun 2010 sehinggalah sekarang. Yang responden kedua pula Encik Jainin Fedin, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Beliau di bawah unit perolehan di Balai Seni Lukis Sabah dan memulakan kerjaya pada tahun 2008 sehinggalah sekarang. Kekurangan yang terdapat dalam pengurusan perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah. Faktor utama yang menyebabkan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah. Informan menyatakan bahawa faktor utama yang menyebabkan koleksi berkurangan adalah disebabkan kekurangan dana yang dihadapi oleh Balai Seni Lukis Sabah. Seterusnya, kedua-dua informan menyatakan bahawa perolehan utama dana Balai Seni adalah daripada pihak kerajaan negeri. Namun, dana yang disalurkan tidak menentu dan hal ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh Balai Seni Lukis Sabah. Encik Jainin Fedin menyatakan bahawa kekurangan penderma juga turut merupakan faktor yang menyebabkan permasalahan kekurangan perolehan koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Yang kedua, faktor penyumbang kepada permasalahan kekurangan dana dan penderma koleksi lukisan yang dihadapi. Encik Ahmad Syahril Saleh memberitahu jika setiap pengunjung yang datang ke Balai Seni dikenakan yuran kemasukan, pasti hasil yuran tersebut dapat digunakan dalam menampung pembelian koleksi lukisan yang baru. Seterusnya, informan menyatakan bahawa harga pasaran bagi sebuah koleksi yang agak mahal menyebabkan banyak dana yang telah disalurkan hanya kepada beberapa koleksi sahaja. Encik Jainin Fedin turut menyatakan bahawa permasalahan kekurangan dana serta penderma ini turut berkait dengan kekurangan aktiviti promosi daripada organisasi Balai Seni tersebut. Seterusnya, tindakan Balai Seni Lukis Sabah dalam menangani permasalahan kekurangan koleksi lukisan di organisasi tersebut. Informan menyatakan bahawa pihak Balai Seni telah mengambil tindakan dalam menangani permasalahan ini dengan mempertingkatkan perolehan dana, memandangkan pihak Balai Seni Lukis Sabah lebih menekankan kaedah perolehan koleksi lukisan secara pembelian. Seterusnya, mewujudkan pameran-pameran dan aktiviti berkaitan karya lukisan yang membolehkan pengunjung datang ke Balai Seni Lukis Sabah. Organisasi lain yang
membantu Balai Seni Lukis Sabah dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kedua-dua informan menyatakan bahwa Museum Sabah dan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah merupakan organisasi yang telah memberikan atau menghulurkan bantuan kepada Balai Seni Lukis Sabah. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan Museum Sabah membantu dari sudut kelengkapan serta tenaga kerja yang pakar dalam memberikan idea bagi menambah dan membaik pulih koleksi lukisan yang ada di Balai Seni Lukis Sabah. Seterusnya, sumber perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah. Sumber perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah. Informan menyatakan bahwa koleksi lukisan yang ada di Balai Seni Lukis Sabah diperoleh melalui kaedah pembelian, pinjaman, dan derma atau wasiat. Namun koleksi yang ada di Balai Seni Lukis Sabah kebanyakannya diperoleh daripada kaedah pembelian. Yang kedua, nilai-nilai serta ciri-ciri koleksi yang ada di Balai Seni Lukis Sabah. Informan menyatakan nilai dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sebuah koleksi lukisan sebelum menjadi bahan pameran haruslah mempunyai nilai estetika terhadap hasil karya seni tersebut. Selain itu, penafsiran karya seni dan prinsip reka bentuk. Pihak Balai Seni Lukis Sabah juga menekankan nilai-nilai dari sudut sejarah karya, kesenian, dan keaslian suatu koleksi lukisan tersebut. Yang ketiga, kaedah perolehan koleksi yang sering digunakan oleh pihak Balai Seni Lukis Sabah dalam menguruskan perolehan koleksi. Bagi kaedah perolehan yang sering digunakan adalah kebanyakannya koleksi yang ada di Balai Seni diperoleh melalui kaedah pembelian. Dan yang keempat, kaedah perolehan yang paling mudah digunakan dalam memperoleh sebuah koleksi lukisan. Info menyatakan bahwa kaedah pembelian adalah kaedah yang paling mudah diaplikasikan dalam memperoleh sebuah koleksi lukisan. Hal ini karena pengurusan perolehan koleksi secara pembelian tidak perlu melibatkan banyak pihak serta prosedur dalam menjalankan proses perolehan ini. Berbeza pula dengan kaedah wasiat, derma, dan pinjaman. Selain memohon kebenaran dalam penerimaan koleksi lukisan daripada pihak atasan, pihak Balai Seni juga hendaklah menyediakan dokumen perjanjian kepada pemilik asal daripada mengelak koleksi yang telah didramakan dituntut semula oleh waris. Seterusnya, inisiatif yang dilaksanakan bagi mempertingkatkan kadar perolehan koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Yang pertama, inisiatif yang dicadangkan oleh pihak Balai Seni Lukis Sabah dalam usaha meningkatkan kadar perolehan koleksi lukisan. Menurut kedua-dua informan, antara inisiatif yang dicadangkan adalah meningkatkan kadar perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah dengan menekankan kadar perolehan dana. Seterusnya, dipertingkatkan melalui cadangan kepada pihak atasan untuk mewujudkan pameran sama ada melalui alam maya maupun realiti dan aktiviti-aktiviti berkaitan karya lukisan yang dilaksanakan di Balai Seni Lukis Sabah. Yang kedua, inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak Balai Seni Lukis Sabah dalam usaha meningkatkan kadar perolehan koleksi lukisan. Menurut informan, inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak Balai Seni Lukis Sabah adalah mewujudkan pameran-pameran dan aktiviti berkaitan karya lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Namun, hasil dana yang diperoleh melalui inisiatif ini belum memberikan hasil yang positif dalam menangani permasalahan kekurangan perolehan koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Yang ketiga, jangka masa bagi inisiatif yang dicadangkan dan yang telah dilaksanakan oleh pihak Balai Seni Lukis Sabah. Bagi inisiatif yang dicadangkan oleh pihak Balai Seni, informan menyatakan bahwa jika inisiatif yang dicadangkan berjaya dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan perolehan koleksi lukisan ini, pasti inisiatif yang tersebut akan menjadi inisiatif jangka masa panjang dalam usaha pihak Balai Seni Lukis Sabah bagi mempertingkatkan perolehan koleksi lukisan.
Dan yang keempat, hasil daripada inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Balai Seni Lukis Sabah. Informan menyatakan bahwa inisiatif yang dilaksanakan bagi aktiviti dan pameran tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan dalam usaha bagi menyelesaikan kekurangan perolehan koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Bab 5. Perbincangan, kesimpulan dan cadangan. Perbincangan, objektif pertama iaitu mengenal pasti kekurangan yang terdapat dalam pengurusan perolehan koleksi di Balai Seni Lukis Sabah. Pengkaji dapat merumuskan bahawa dalam objektif pertama ini masalah kekurangan dana, dan Balai Seni juga menekankan kaedah pembelian dalam memperoleh koleksi lukisan. Seterusnya, kekurangan penderma baik dari segi dana maupun koleksi. Objektif kedua, meneliti kaedah perolehan yang digunakan dalam memperoleh koleksi lukisan di Balai Seni Lukis Sabah. Pengkaji merumuskan bahawa Balai Seni Lukis Sabah mempunyai 3 kaedah perolehan, iaitu pembelian, pinjaman dan wasiat atau derma. Dan Balai Seni juga menekankan kaedah pembelian kerana mudah, berbeza pula kaedah pinjaman dan derma atau wasiat memerlukan dokumen perjanjian antara dua pihak. Objektif ketiga, mengkaji cabaran dan penyelesaian dalam menguruskan perolehan koleksi lukisan. Terdapat beberapa langkah untuk mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pihak Balai Seni Lukis Sabah dan lebih kepada inisiatif dalam usaha meningkatkan perolehan dana. Kesimpulan, hasil daripada kajian yang telah dibuat, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa permasalahan perolehan koleksi lukisan yang terhad di Balai Seni Lukis Sabah adalah berpunca daripada masalah kekurangan dana dan penderma koleksi yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Cadangan untuk pengkaji yang akan datang. Strategi promosi bagi menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Balai Seni Lukis Sabah. Seterusnya, menggunakan kaedah kuantitatif dalam memperoleh data kerana kaedah ini mempunyai skala yang besar. Cadangan kepada pihak Balai Seni Lukis Sabah, menambah sumber tenaga pakar dalam pengurusan kaedah perolehan yang lain seperti peminjaman, derma atau wasiat dan sumber-sumber lain. Selain itu, melakukan hubungan dengan banyak organisasi luar seperti Institut Pengajian Tinggi dan organisasi swasta. Cadangan kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah, Balai Seni Lukis Sabah mampu jadi daya tarikan bagi para peminat karya lukisan. Dana yang disalurkan hendaklah bersesuaian dengan harga pasaran bagi sebuah koleksi lukisan yang menjadi sasaran Balai Seni Lukis Sabah, meluluskan permohonan pihak Balai Seni untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah dicadangkan. Dan ini adalah rujukan yang saya dapat. Sekian, terima kasih.